Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah Zuna binti Muhammad Zainuddin serta rakan-rakan saya akan membentangkan tentang tajuk kandungan Al-Quran dalam subjek PIMK 22336. Pengenalan Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata kerja qara'a yang bererti dia telah membaca. Dari pengertian itu, maka Al-Quran bererti bacaan atau sesuatu yang dibaca dengan berulang-ulang. Makna Quran dari segi bahasa tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 18. Mafhumnya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungjawab kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Menurut makna yang tersurat dari ayat tersebut, Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan, yakni kalamullah yang dibaca dengan berulang-ulang. Seterusnya, adapun definisi Al-Quran secara istilah, Muhammad Ali Al-Ashabuni menulisnya sebagai berikut, yang bermaksud Al-Quran adalah kalamullah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudiannya disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-Quran sebagai sesuatu yang tiada tandingannya dapat ditemukan dalam surah Al-Isra ayat 88. Mafhumnya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk berbuat yang serupa Al-Quran, ini nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Selain itu, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dapat ditemukan dalam surah Al-Syu'ara ayat 192 hingga 194, yang bermaksud, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ini dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar kau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jaminan balasan dari Allah bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 45, yang bermaksud, dan apabila kamu membaca Al-Quran, nescaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Menurut ayat ini, dapat kita fahami bahawa antara orang beriman dan tidak beriman itu ada satu dinding yang membezakan antara kehidupan di akhirat. Seterusnya, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran melewati 3 fasa. Tahap pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Tahap kedua, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan tahap ketiga pada zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seterusnya, slide akan disambung oleh rakan-rakan saya, iaitu Syafiqah dan Siti Hajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung tajuk-tajuk seterusnya. Isu semasa dalam syubhah dari pelbagai pihak berkaitan kandungan Al-Quran. Kritikan orientalis terhadap proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Gilchrist dalam karya yang mengkaji proses pengumpulan Al-Quran
mengatakan bahawa mushaf Al-Quran adalah kumpulan lembaran ayat suci yang tidak sempurna. Pemahaman Muslim tentang proses pengumpulan, penyusunan, kodifikasi serta pengkanunan Al-Quran secara umumnya telah dikritik oleh orientalis. Pada mereka, tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa Al-Quran telah dikumpulkan secara sempurna di zaman Rasulullah. Malah menurut mereka terdapat banyak bukti yang menunjukkan berlakunya perubahan pada kerangka asal Al-Quran, susun atur surah serta berlakunya penyuntingan perkataan. Bahkan ada yang mendakwa terhadap juga ayat Al-Quran itu yang dikatakan telah hilang ketika proses pengumpulan Al-Quran dijalankan. Kajian yang dilaksanakan oleh sarjana barat ini turut menyimpulkan bahawa proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran telah dipengaruhi oleh sentuhan unsur kemanusiaan yang pasti tidak terlepas dari kesilapan. Di antara kritikan orientalis yang pertama, tiada pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah. Sarjana Muslim telah mengesahkan bahawa proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran telah berlaku pada zaman Rasulullah lagi. Proses ini kemudiannya diteruskan pada zaman Abu Bakar atas nasihat daripada Umar ibn Al-Khattab. Dengan skala yang lebih besar, Al-Quran kemudiannya melalui proses pengumpulan dan kodifikasi diusahakan oleh Uthman bin Affan sehingga lahirlah apa yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Dalam memperbahaskan topik ini, kumpulan orientalis sering menekankan bahawa pengumpulan Al-Quran tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Penekanan ini seakan bertujuan menimbulkan idea bahawa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran itu sebenarnya adalah inovasi daripada para sahabat yang berkemungkinan melakukan kesalahan. Dalam perkara ini, John James Christ telah memulakan penulisan beliau dengan menyatakan bahawa pengumpulan Al-Quran tidak berlaku pada zaman Rasulullah. Gilchrist bagaimanapun telah mengaku bahawa Nabi terlibat dalam penyusunan sesuatu ayat dengan mengarahkan sahabat supaya meletakkan sesuatu ayat di tempat yang ditentukan oleh Nabi. Kritikan yang kedua adalah penulisan dan pengumpulan di zaman Abu Bakar. Dalam sebuah hadis yang panjang iaitu hadis Al-Bukhari telah meriwayatkan bahawa idea untuk menghafaz Al-Quran, bahawa idea untuk melaksanakan proses pengumpulan Al-Quran tercetus apabila ramai hufaz iaitu penghafaz Al-Quran telah gugur syahid di dalam peperangan Yamamah. Umar mencadangkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran mesti dikumpulkan dan ditulis sebagai rekod supaya ia dapat dikekalkan. Pada mulanya, Abu Bakar keberatan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Namun, akhirnya Abu Bakar bersetuju dan beliau melantik Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulan tersebut. Dalam menjelaskan proses pengumpulan ini, terdapat banyak riwayat yang telah dinukilkan. Di sinilah bermulanya kritikan terhadap Al-Quran. Apabila kumpulan orientalis curiga terhadap beberapa perkara yang direkodkan oleh sarjana Muslim. Yang pertama, menurut riwayat Al-Bukhari ini, 2 ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah dan 1 ayat dari surah Al-Ahzab telah hilang dan tidak dijumpai bersama sahabat lain. Sekiranya Zaid tidak menjumpainya, ada kebarangkalian ayat ini akan hilang. Malah dalam hadis kedua jelas menunjukkan bahawa Zaid kehilangan ayat tersebut.
kerana lafaz yang digunakan adalah faqadtu, iaitu aku kehilangan. Kedua, Gilchrist telah menegaskan bahawa daripada riwayat Al-Bukhari ini jelas menunjukkan bahawa Zaid hanya bergantung pada simpanan Huzaimah sahaja. Ini menafikan sifat mutawatir Al-Quran. Analisisnya, pada hakikatnya, isu kehilangan ayat Al-Quran ini telah dibahaskan oleh sarjana Muslim. Penelitian terhadap dua riwayat ini seharusnya tidak menimbulkan sebarang keraguan. Secara umumnya, Al-Quran telah pun dihafal oleh ramai sahabat. Ayat-ayat tersebut telah tersemat di dada mereka. Apa yang tidak dijumpai oleh Zaid di dalam riwayat ini adalah ayat-ayat tersebut dalam bentuk penulisan. Dalam kata erti yang lain, Zaid tidak menjumpai ayat dari surah At-Taubah dan surah Al-Ahzab tersebut di mana-mana rekod penulisan yang dikumpulkan. Dalam hafaz kedua, jelas membuktikan bahawa ayat tersebut pernah didengari oleh Zaid dan juga para sahabat yang lain daripada Rasulullah. Pengakuan beliau dalam nas yang kedua juga telah menunjukkan bahawa tidak timbul isu penafian status mutawatir di sini. Zaid hanya tidak menjumpai ayat tersebut ditulis di sisi sahabat. Wallahu alam. Itu sahaja, saya akan serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyambung daripada sahabat saya tadi, iaitu isi mengenai surah-surah yang hilang. Orientalis juga memberikan perhatian terhadap nas-nas yang menunjukkan seolah ada ayat yang telah hilang atau tidak dimasukkan oleh pengumpul wahyu ketika proses pengumpulan wahyu berlangsung pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Beberapa riwayat hadis telah digunakan sebagai bukti berlaku kehilangan ayat ketika proses penulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman. Antaranya ialah kehilangan surah Al-Fatihah dan Muawwizatan, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang kedua, ketiadaan surah Al-Had dan Al-Khalq. Baik, seterusnya, kehilangan Al-Fatihah dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni, perincian dia iaitu meneliti mushaf Ibnu Mas'ud melalui riwayat sumber-sumber Muslim. Atur Jeffrey dia merekodkan bahawa surah Al-Fatihah, Al-Falaq dan surah An-Nas ni tidak wujud di dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Pada Jeffrey ni, perkara ini adalah suatu yang tidak diketahui umum oleh sarjana Muslim yang terawal. Seterusnya, Jeffrey ini menegaskan bahawa kajian moden menunjukkan bahawa ketiga-tiga surah ini pada asalnya adalah bukan daripada Al-Quran. Ianya hanya doa yang dibacakan oleh Muslim di dalam ritual harian. Menurut Jeffrey juga, Ibnu Mas'ud memahami perkara ini dengan baik. Dengan sebab itu, beliau tidak memuatkan surah ini di dalam mushaf beliau. Baik, selain itu, dari segi analisis, menghukumkan ketiga-tiga surah ini sebagai bukan daripada Al-Quran adalah keputusan yang tidak benar. Riwayat yang mengatakan Ibnu Mas'ud menafikan ketiga-tiga surah ini sebagai bukan daripada Al-Quran adalah fitnah buat beliau. Perkara ini direkodkan oleh Al-Suyuti dengan menyatakan bahawa perbahasan ini telah diperbahaskan pada kurun yang awal lagi. Rekod adalah hujah yang dikemukakan oleh sarjana Islam. Iaitu yang pertama,
Ibnu Hazim di dalam Al-Muhalla menyebutkan bahawa riwayat yang mengatakan Ibnu Mas'ud menafikan ketiga-tiga surah tersebut adalah bukan dari Al-Quran adalah riwayat palsu. Ini dibuktikan dengan qiraat, iaitu bacaan Asim yang mengambil bacaan dari Zuhr dan Zuhr mengambil bacaannya daripada Ibnu Mas'ud. Di dalam qiraat ini jelas terdapat ketiga-tiga surah ini. Sekiranya ianya bukan sebahagian daripada Al-Quran, mengapa Ibnu Mas'ud meriwayatkannya di dalam bacaan yang diriwayatkan oleh Asim dan Zuhr ini? Yang kedua, keadaan mushaf Ibnu Mas'ud yang tidak memasukkan ketiga-tiga surah ini di dalam mushaf miliknya tidak bererti beliau menafikan surah tersebut sebagai sebahagian daripada Al-Quran. Al-Qadi Abu Bakar menyatakan bahawa tindakan Ibnu Mas'ud itu hanya menunjukkan beliau tidak memasukkan ketiga surah tersebut sahaja, bukan menafikan surah tersebut sebagai bukan daripada Al-Quran. Baik, seterusnya iaitu ketiadaan surah Al-Hajj dan Al-Khalq. Menurut Ghilris, salah satu perkara yang menarik dalam kajiannya terhadap riwayat pengumpulan Al-Quran adalah ketiadaan dua surah yang dikenali sebagai surah Al-Hajj dan surah Al-Khalq. Kedua surah ini dikatakan wujud dalam mushaf Ubay ibnu Ka'ab, namun ianya tidak diletakkan di dalam mushaf Utsmani. Dia ni Ghilris ni mendatangkan bukti dari nas yang diriwayatkan oleh Abu Ubay dan direkodkan oleh Al-Suyuti berkenaan kedua-dua surah ini. Baik, tapi analisis yang pencerahan yang sebetulnya ialah meneliti riwayat tentang kewujudan surah ini di dalam mushaf Ubay ibnu Ka'ab. Sarjana Muslim telah memberikan beberapa huraian berhubung kewujudannya di dalam mushaf Ubay. Antaranya yang pertama, kewujudan dua surah ini dalam mushaf Ubay tidak bererti ianya secara automatik perlu diterima sebagai Al-Quran yang mutawatir. Ini adalah kerana memang terdapat sahabat Nabi yang merekodkan beberapa perkara di dalam mushaf mereka, namun ianya bukanlah ayat Al-Quran. Yang kedua, sekiranya benar sekalipun ianya dianggap oleh Ubay sebagai Al-Quran, ianya masih tidak boleh diterima secara mutlak kerana riwayat berhubung Al-Quran perlukan riwayat yang didatangkan secara mutawatir, sedangkan riwayat berkenaan surah ini hanya datang dengan hadis yang dikategorikan sebagai ahad sahaja. Wallahu alam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap dah.